Isu perjanjian air On the issue 1966. of water, Foreign Affairs Minister some Vivian water from Balakrishnan Malaysia, says even in the longer term. You should sell water at 3 cents. Singapore's per position is that thousand Malaysia gallons. has lost its With right a price to of review 3 the cents water per price, but we 1,000 agreed. gallons. Kita tidak begitu bijak kita perlu dalam memperjuangkan mempertahankan ataupun mempromosikan masalah kita dan keburukan. Sejarah pembekalan air kepada Singapura dari Johor tertakluk dalam beberapa perjanjian. Dalam perjanjian pertama pada tahun 1927, Johor memajakkan kawasan sekitar Gunung Pulai dan memberi kebenaran kepada Singapura untuk mula mengambil bekalan air dari situ. Melalui perjanjian ini, cuma bayaran sewa tanah dikenakan dan tiada harga diletakkan ke atas jumlah air yang diambil. Dalam kontrak kedua, caj 3 sen mula dikenakan ke atas Singapura untuk setiap 1,000 galon air. Selain kawasan tadahan Gunung Pulai, perjanjian ini juga menambah kawasan tanah pajakan ke sekitar Sungai Teberau dan Sungai Skudai bagi tujuan mendapatkan bekalan air tanpa had dari ketiga-tiga sumber. Perjanjian ini berjalan selama 50 tahun dan ia mengambil alih kontrak tahun 27 tadi yang diputuskan terbatal. Kontrak ketiga pada tahun 1962 menambah satu lagi lokasi sumber air iaitu dari Sungai Johor dan pajakan tanah sekitar Kota Tinggi. Jumlah isi padu air juga mula dihadkan kepada pengambilan sebanyak 250 juta galon air sehari pada harga yang sama. Kontrak ini ditandatangani untuk tempoh 99 tahun. Melalui kesemua perjanjian ini, kos pembinaan dan penyelenggaraan loji rawatan dan perpaipan ditanggung sepenuhnya oleh Singapura. Pada tahun 1965, semasa keluarnya Singapura dari Malaysia, Perjanjian Pemisahan Malaysia-Singapura menjamin bahawa semua kontrak bekalan air akan kekal diiktiraf sehingga tamat tempoh. Perjanjian terkini pada tahun 1990 adalah perjanjian tambahan kepada kontrak 1962. Johor membenarkan Singapura membina empangan dan loji rawatan Sungai Linggiu bagi tujuan pengumpulan dan pemprosesan air dari Sungai Johor. Seperti mana dalam kontrak terdahulu, kos pembinaan dan penyelenggaraan empangan, loji dan perpaipan ditanggung Singapura. Di bawah kontrak-kontrak ini, di samping diberi kebenaran mengambil air dari pelbagai sumber, Singapura bertanggungjawab membekalkan air terawat ke Johor dengan kadar 50 sen untuk setiap 1,000 galon. Had yang ditetapkan adalah masing-masing 4 juta galon sehari dalam kontrak tahun 61 dan pada kadar maksimum 5 juta galon sehari dalam kontrak tahun 62. Kontrak tahun 61 telah pun tamat tempoh pada 2011 dan kesemua aset di bawah kontrak itu iaitu tanah pajakan dan infrastruktur di Gunung Pulai, Teberau dan Skudai sudah pun diserahkan kembali kepada Johor. Perjanjian 1962 dan 1990 akan terus berjalan sehingga tahun 2061. Permintaan Malaysia untuk menaikkan harga jualan air adalah bersandarkan realiti bahawa harga yang ditetapkan pada tahun 1961 sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas, Singapura dibenarkan mengambil air yang sama banyak kandungannya dengan 450 kolam renang saiz Olimpik sehari pada kadar cuma RM7,500. Dikatakan juga Singapura membekalkan air terawat ke kapal-kapal di pelabuhan dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari harga yang dibayar kepada Malaysia. Penetapan harga baru memang ada dibenarkan dalam kontrak dalam tempoh selepas 25 tahun perjanjian ditandatangani. Ini bermakna rundingan semula memang sepatutnya boleh dibuat selepas tahun 1987. Namun, Singapura menekankan bahawa Malaysia telah terlepas peluang untuk membuat rundingan kerana tahun 1987 sudah pun berlalu. Maka harga yang sedia ada akan kekal sehingga 2061. Sebagai hujah tambahan, kesemua kos pembinaan infrastruktur seperti empangan, loji rawatan dan sistem perpaipan telah pun ditanggung oleh Singapura. Seperti pada tahun 2011,
Johor akan mengambil alih operasi penyelenggaraan semua aset-aset ini tanpa kos apabila tamatnya tempoh kontrak nanti. Beberapa isu lain yang perlu dinilai ialah jumlah air terawat yang dibekalkan ke Johor sudah jauh melebihi jumlah yang dikehendaki di dalam kontrak, mencecah 6 kali ganda dari yang diperlukan. Juga pencemaran di Sungai Johor sejak beberapa tahun kebelakangan ini menyukarkan Singapura mendapatkan bekalan penuh sebanyak 250 juta galon. Sememangnya, kadar air terawat yang disalurkan semula ke Johor merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan kerana nilai 50 sen untuk setiap 1000 galon itu adalah kadar yang dikira rendah. Jika harga bekalan air ke Singapura dinaikkan, sudah pasti harga air terawat kepada Johor akan meningkat juga. Ini adalah antara sebab mengapa Malaysia tidak meneruskan rundingan semula pada tahun 87 dan ini pernah dinyatakan Tun Mahathir pada tahun 2002. Cadangan untuk meningkatkan kadar dari 3 sen kepada 60 sen untuk setiap 1000 galon ditolak Singapura pada tahun 2001. Cadangan balas dibuat pada kadar 45 sen, namun ini ditolak Malaysia pula. Sejak itu, tiada apa-apa cadangan atau rundingan baru dibuat. Cuma Malaysia sekadar membangkitkan isu ini semula beberapa kali sebagai peringatan bahawa ia masih terbuka. Kali terakhir isu ini dibangkitkan ialah pada tahun 2019. The Attorneys General of Malaysia and Singapore will continue to discuss the 1962 Johor River Water Agreement with a view of finding an amicable way forward. We also reaffirm our commitment to resolve bilateral issues in a constructive manner and encourage ongoing diplomatic efforts to find amicable solutions for mutual interests. Sekiranya rundingan harga diadakan semula, kedua-dua belah pihak juga perlu meneliti dan menilai semula perkara-perkara lain seperti apa harga baru bekalan air terawat dari Singapura ke Johor untuk setiap 1000 galon. Berapa jumlah isi padu air yang boleh diambil oleh Singapura dan jumlah yang perlu dibekalkan ke Johor? Dan apakah langkah untuk memastikan pencemaran tidak menjejaskan jumlah isi padu air yang dikira selamat untuk kegunaan? Apa pendapat anda? Apakah langkah yang perlu diambil seterusnya oleh Malaysia dalam isu ini?